Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Amir dalam subjek perniagaan tingkatan 4 bab 4. Hari ini kita akan fokus di bahagian 4.2.7 iaitu bahagian fungsian pengeluaran, dan juga kita akan fokus kepada 4.2.8 iaitu bahagian fungsi pemasaran. Okey, jadi kita fokus dulu bahagian ini iaitu 4.2.7 pengeluaran. Okey, jadi kita boleh lihat dalam buku teks muka surat 186 hingga 189. Okey, 186 hingga 189 di buku teks. Jadi definisi, apakah definisi pengeluaran? Okey, kalau kita lihat dekat sini, pengeluaran adalah proses menghasilkan barang melalui proses transformasi yang menukarkan input kepada output bagi memenuhi keperluan kehendak pengguna. Okey, jadi dia mesti ada, orang kata ada transformasi lah. Okey, transformasi di mana daripada input kepada output. Okey, memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, apakah tujuan pengeluaran, bahagian fungsian pengeluaran ini diwujudkan? Okey, yang pertama, ianya memastikan setiap aktiviti pengeluaran yang dijalankan dapat mengurangkan kos. Okey, maknanya lagi kurang kos lagi bagus. Okey, yang kedua, dapat memastikan setiap aktiviti pengeluaran yang dijalankan dapat memaksimumkan keuntungan. Okey, nampak ada dua tu. Okey, meminimumkan kos, mengurangkan kos, dan pada masa yang sama meningkatkan kos atau memaksimumkan kos. Itu adalah tujuan pengeluaran ataupun tujuan bahagian fungsian pengeluaran yang diwujudkan. Okey, berikut merupakan 4 peranan bahagian fungsian pengeluaran. Okey, dan kalau kita dapat lihat di sini ialah yang pertama, menghasilkan barang dan perkhidmatan. Yang kedua, memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Yang ketiga, menukarkan input kepada output. Dan yang terakhir adalah bertanggungjawab kepada kawalan awalan, kawalan semasa dan kawalan selepas. Okey, jadi bahagian yang bertanggungjawab terhadap kawalan awalan, kawalan semasa dan kawalan selepas ini kita boleh lihat dalam buku teks. Okay, kita boleh tengok dalam buku teks di muka surat 187. Okey, 187 sehingga 189. Apa itu kawalan awal? Okey, kawalan awal. Jadi kawalan awal ini dilakukan untuk memastikan semua bahan atau input dalam keadaan baik dan berkualiti sebelum proses transformasi dimulakan. Okey, maknanya di kawalan awal ni dilakukan untuk input berada dalam keadaan yang baik sebelum proses transformasi dimulakan. Okey, nanti cikgu tunjukkan contoh. Okey, kawalan semasa terdiri daripada kawalan pengeluaran, kawalan utility machine dan juga kawalan staff. Ada maksud kawalan pengeluaran. Okey, kawalan pengeluaran berperanan untuk memastikan proses pengeluaran berjalan lancar, membantu mengatasi masalah yang timbul dalam pengeluaran dengan segera. Okey, manakala kawalan utility machine pula memastikan peralatan dan mesin dalam keadaan yang baik, mengawal penggunaan mesin, membaiki mesin dengan segera jika berlaku kerosakan dan menyelia mesin secara konsisten dan berkala. Manakala kawalan staf pula adalah memastikan semua staf bekerja secara efektif, efisien dan fokus kepada sasaran pengeluaran, memastikan jumlah tenaga buruh mencukupi. Ini adalah bahagian pengeluaran. Okey, bahagian pengeluaran. Jadi fokusnya adalah bahagian staf ni, adalah kawalan staf ni adalah bahagian pengeluaran. Okey, C, kawalan selepas. Kawalan selepas merupakan pemeriksaan kualiti terakhir bagi memastikan produk yang dihasilkan berada pada standard yang betul. Membuat pemeriksaan produk sama ada secara manual atau automatik. Kat situ ada stepping error. Membuat pemeriksaan kualiti. Maknanya selepas proses tu adalah kawalan selepas. Jadi lebih kepada pemeriksaan kualiti produk akhir. Okey, produk. Okey. Dia ada 3 kawalan iaitu kawalan awal, kawalan semasa dan juga kawalan selepas. Okey. Jadi bahagian pengeluaran ni ada 3 yang kita perlu ingat.
Manakala kawalan bagi kawalan semasa pula juga terbahagi kepada 3, iaitu kawalan pengeluaran, kawalan utility machine dan juga kawalan staff. Okey, seterusnya ialah kita akan mempelajari berkaitan dengan bahagian fungsian pemasaran. Okey, pemasaran. Jadi yang kita boleh tengok dekat di sini, okey, 4P. Marketing ni berkaitan dengan 4P, iaitu product, price, promotion dan place. Okey, jadi apa maksud pemasaran? Pemasaran merupakan suatu aktiviti mencipta nilai barang, penentuan harga, promosi dan peredaran produk bagi menggalakkan berlaku pertukaran dapat memenuhi keperluan pengguna dan mencapai objektif organisasi. Okey, tujuan bahagian Departmen Pemasaran diwujudkan adalah untuk melakukan pertukaran antara dua pihak, iaitu pembeli dan juga penjual, memastikan barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan sampai kepada pengguna yang dengan cepat, mencipta permintaan bagi sesuatu barang dan perkhidmatan, mampu meningkatkan keuntungan kepada peniaga. Okey, bahasa mudah bagi pemasaran ni adalah bahagian pemasaran perlu mencari peluang ataupun perlu mencari prospek. Prospek ni maksudnya bakal pembeli. Okey, maknanya kita yang perlu, bahagian pemasaran yang perlu mencari siapa yang akan membeli produk kita. Okey, itu adalah bahagian pemasaran. Bahagian pemasaran ni dia perlu membuat marketing, dia perlu membuat dia perlu memasarkan, dia perlu bermaklumkan, dia perlu perlu memberitahu kepada orang luar bahawa ada sesuatu produk yang ingin dijual. Okey. Okey, sebagai contoh, cikgu ada cikgu jual produk ini, iaitu handphone. Okey, jadi kalaulah cikgu simpan dalam poket, contoh cikgu simpan je dalam poket, semua orang tak tahu. Okey, semua orang tak tahu. Jadi macam mana orang nak tahu yang cikgu ni jual handphone? Yang cikgu ni jual handphone, cikgu ada jual handphone. Jadi yang akan berperanan untuk memberitahu kepada orang luar adalah bahagian pemasaran. Bahagian pemasaran dia adalah departmen yang bertanggungjawab memastikan produk kita ni diketahui oleh orang luar ataupun yang bakal pengguna, bakal prospek. Okey. Jadi ini adalah sebahagian peranan di bahagian pemasaran. Okey. Okey. Jadi strategi pemasaran. Strategi pemasaran ada, yang pertama ialah sasaran pelanggan. Okey, merupakan kumpulan pengguna sedia ada atau bakal pengguna yang berpotensi untuk membeli produk yang dikeluarkan oleh organisasi perniagaan. Okey, jadi sasaran pasaran, golongan sasaran. Contohnya macam cikgu jual handphone tadi. Macam cikgu jual handphone ni, siapa sasaran dia? Adakah pelajar umur 7 tahun hingga 10 tahun yang akan beli handphone ni? Bukan. Jadi siapa? Mungkin orang yang sudah bekerja. Itu adalah sasaran pasaran. Okey, campuran yang kedua ialah campuran pemasaran. Merupakan rangkuman beberapa strategi utama yang direka bentuk untuk diuruskan oleh pemasar bagi tujuan menghasilkan proses pertukaran nilai yang dapat memaksimumkan kepuasan. Jadi bila kita nak membuat sesuatu pemasaran, okey, ada beberapa strategi. Okey, contohnya kita jual menggunakan flyers, kita jual menggunakan, kita promote, bukan jual, kita promote, buat promosi menggunakan Facebook, Instagram, okey, dan kita buat pelbagai jenis strategi. Okey, itu dinamakan sebagai campuran pemasaran. Campuran pemasaran ni terbahagi kepada 4. Okey, ini kita kena hafal, kena tahu, iaitu produk, promosi, harga dan juga pengedaran atau pengagihan. Okey, kalau nak ingat 3P 1H. Okey, 3P 1H. Produk, promosi, pengedaran atau pengagihan dan juga harga. Okey, berikut adalah peranan bahagian pemasaran. Yang pertama ialah mengemaskinikan dan mempromosi barang dan perkhidmatan yang ditawarkan dalam pemasaran. Yang kedua, menghasilkan dan mengedarkan bahan publicity seperti katalog. Yang ketiga, mendapatkan dan mengemaskinikan profil pelanggan yang sedia ada untuk membuat sasaran pasaran. Yang keempat, mempromosikan barang dan perkhidmatan melalui pelbagai jenis iklan dan promosi. Yang kelima, menjalankan penyelidikan pasaran untuk mendapatkan maklum balas tentang produk atau perkhidmatan yang telah berada di pasaran atau berpotensi untuk dipasarkan. Okey, ini antara beberapa peranan dilakukan oleh bahagian pemasaran.
Okey, jadi video kali ini kita telah belajar dua jenis bahagian fungsian, iaitu bahagian fungsian pengeluaran dan yang kedua ialah bahagian fungsian pemasaran. Jadi sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.